terdengar suara tangisan guys, seorang perempuan. Hanya sayup-sayup jauh. Semakin lama semakin dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke Isai Aku Channel. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Free saja, tak ada kena bayaran apa-apa. Hari ini aku akan kongsi satu kisah benar yang berlaku dekat negara kita. Kisah tragis pelajar bunuh diri menghantui asrama. Kita katakan ni adalah kisah legenda yang berlaku dulu. Tak tahulah sama ada cerita ni betul ataupun tidak yang menghantui pelajar-pelajar di asrama ini. Orang pelajar memperolehi keputusan yang cemerlang dalam pelajaran. Plan dia untuk masuk ke asrama tercapai apabila dia mendapat tawaran ke salah satu asrama di Negeri Sembilan, Malaysia. Okey, bila masuknya di asrama tu pada minggu pertama, biasalah untuk pelajar-pelajar baru dia akan melalui minggu orientasi lah, minggu suai kenal orang cakap. Okey, malam tu mereka membuat satu aktiviti bersama cakap dengan senior. Okey, normal mana-mana pelajar baru memasuki kolej ataupun asrama, dia akan menjalani melalui proses suai kenal dan minggu orientasi. Sebelum memulakan aktiviti ini, salah seorang senior telah menceritakan sebuah cerita yang tragis yang terjadi dekat asrama ni. Okay, beberapa tahun lepas ada seorang pelajar perempuan yang telah putus cinta dengan pelajar perempuan ni. Putus cinta bersama kekasihnya lah. Okay, bergaul, dikatakan bergaul, bercinta, lepas tu putus. Sebabnya orang lelaki ni jatuh cinta kepada awak lain, dikatakan lah. Okay, jatuh cinta dekat awak lain. Perempuan ni dikatakan menangis sepanjang malam di dalam tandas guys, kerana dia terlalu sedih dengan putusnya cinta dia dengan power. Oleh kerana esoknya peperiksaan, kata exam, tiada seorang pun kawan dia pergi pujuknya ke dalam tandas semasa dia tengah sedih. Keesokan harinya dia ni dijumpai mati guys. Mati, tak ada seorang pun pergi tengok ataupun pergi pujuk dia. Semasa dia mati tu, meninggal tu, mulut dia tu berbuih, mata dia menjadi merah, muka dia sangat pucat. Mengikut pada cerita pelajar, dia telah bunuh diri dengan memakan racun tikus kerana tidak boleh mengawal kesedihan diri dia lah. Okay, tiada siapa yang tahu cerita ni betul-betul atau tidak. Ia telah menjadi orang cakap cerita legenda di asrama ni. Okay, setiap tahun senior ni akan menceritakan kepada pelajar-pelajar baru bagi menakut-nakutkan pelajar baru ni lah. Okay, selepas itu setiap pelajar baru akan ditutupkan mata dengan kain dan dipimpin oleh pelajar ni ke satu tempat rahsia. Mereka dipaksa cakap secara senyap selama sejam. Okay, pelajar yang gagal bertahan orang kata dalam aktiviti ni akan menjadi boneka. Okay, walaupun kasar permainan senior ni, tapi mereka tidak pernah meletak pelajar baru dalam tandas yang dikatakan berhantu tu. Mereka sendiri pun, kat sini sendiri pun agak takut dengan cerita tragis ni. Okay, pelajar tadi ni diletakkan berdekatan orang cakap dengan tandas yang kata berhantu tu lah. Dikatakan di mana pelajar perempuan tu yang membunuh diri tempat tu. Okay, kerana matanya ditutup dengan kain, dia tidak tahu di mana dia diletakkan lokasinya. Walaupun takut, pelajar tadi mampu berdiam diri dan dia menunggu sehingga permainan ini tamatlah. Habis dia dengan mata tertutup, pelajar tadi dapat menggunakan dari pendengaran saja. Bunyi yang pertama dia fokus adalah bunyi cekering. Okay, disambung pula dengan bunyi cicak. Sekali-sekala dia terdengar tapak kaki. Okay, pelajar ini menyangka itu adalah bunyi daripada senior yang membuat kata pemantauan terhadap mereka lah. Okay, selepas lebih kurang 20 minit matanya tertutup, okay, pelajar tadi terdengar suara tangisan guys, seorang perempuan. Pada awalnya sayup-sayup jauh. Semakin lama semakin dekat, semakin kuat, semakin dekat, seperti dia sedang menghampiri pelajar tadi. Ini mesti taktik dari dalam hati dia bercakap, mungkin adalah taktik senior menakut-nakutkan untuk pelajar baru lah.
fikiran pelajar ni, suara tangisan ni berhenti di muka pelajar tadi. Dia merasakan ada orang memerhatinya daripada dekat. Tak lama kemudian, pelajar ini merasakan dia ni dipaksa bangun ke tempat lain. Pelajar ini ikut saja menyangkakan itu adalah seniornya, tapi ada sesuatu yang pelik. Senior ni yang pimpin dia tu tidak kedengaran bunyi tapak kaki. Siapa guys? Adakah hantu yang bunuh diri tadi tu? Tidak lama kemudian bunyi pintu dibuka dan mereka masuk ke dalam satu bilik. Dengar bunyi pintu tu tertutup. Pelajar tadi diletakkan dalam satu bilik. Dia tidak tahu di mana dia berada, tapi dia terdengar seolah-olah bunyi paip, ada air yang mengalirnya macam dalam tandas. Tiba-tiba otak pelajar tadi terfikir tentang cerita tragis yang diceritakan oleh senior dia. Pelajar tadi terdengar bunyi tangisan naik bulu romanya, tapi pelajar tadi tak mengaku kalah. Dia lagi bertahan dan dia terdengar suara, "Tolong saya boleh?" Suara seorang perempuan. "Saya give up," kata pelajar buka kain daripada ikatan matanya. Alangkah terkejutnya dia ternampak seorang pelajar perempuan yang mulutnya berbuih, matanya merah, kulitnya pucat, sedang duduk di atas kerusi tandas sambil menangis. Dia mengatakan, "Tolong saya." "Kenapa tidak ada orang tolong saya?" perempuan itu bertanya. Dalam otak pelajar ni, ini mesti hantu yang mereka katakan. Pelajar ni turun lagi pada tandas dan keluar dan bagi jauh daripada tandas tersebut. Makin hilang suaranya, semakin jauh lah. Dia terserempak dengan dua senior yang seperti mencari sesuatu lah. Dia tanya, "Kau pergi mana tadi?" "Satu sekolah ataupun satu sekolah kami cari kau." Salah seorang daripada senior itu bertanya, "Ini pelajar ini, saya berada dalam tandas ni kak. Ada orang letak saya dalam tandas tersebut," kata pelajar tadi. Kedua senior ni amat terkejut. Pelajar ini dibawa berjumpa dengan senior-senior lain. Kemudiannya pelajar ini memberitahu senior dan dia dibawa oleh seseorang masuk ke dalam tandas dan menanyakan dekat senior lain. Tiada seorang pun yang mengaku yang membawanya ke dalam tandas. Siapa yang masuk? Mungkin hantu legenda itu atau sebaliknya. Itu saja pengkongsian cerita seram aku hari ini. Selamat menonton, semoga terhibur, semoga anda enjoy. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Thank you bosku. Thank you. Assalamualaikum.